Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid yang dikasihi sekalian? Pelajaran kita pada hari ini iaitu adab memelihara alam. Mengapakah kita perlu menjaga alam sekitar ini? Kerana ia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, apakah dia punca berlakunya pencemaran alam? Berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, menjelaskan bahawa telah berlaku pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi kerosakan adalah kerana manusia sendiri, ya. Ada pelbagai jenis pencemaran alam. Yang pertama tanah, bunyi, air dan juga udara. Perbincangan kita dalam subjek pendidikan Islam ini boleh juga anak-anak murid gunakan untuk subjek bahasa Melayu seperti membuat karangan, ya, berkenaan dengan tajuk pencemaran alam sekitar. Pertama sekali kita bincangkan pencemaran udara. Itu maksud pencemaran udara kerana terdapatnya gas, cecair ataupun zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlaku perubahan. Lalu perubahan tersebut menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Ada beberapa sebab pencemaran udara berlaku iaitu kerana asap kilang yang tidak terkawal, pembakaran terbuka menyebabkan udara semakin kotor dengan asap, asap rokok dan juga asap kenderaan yang semakin hari semakin banyak di jalan raya. Bagaimana pula dengan pencemaran air? Ya, pencemaran air berlaku sekiranya perubahan berlaku pada air tersebut dari segi kandungannya, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai untuk digunakan dan memberi kesan kepada manusia. Antara faktor-faktor pencemaran air iaitu pembuangan sampah di dalam sungai menyebabkan air sungai kotor, pembuangan sisa bahan buangan kilang seperti toksik dan sebagainya, penerokaan hutan yang tidak terkawal menyebabkan hakisan tanah, ya, hakisan-hakisan tersebut membawa sampai ke sungai dan mencemarkan air. Pencemaran tanah iaitu apabila berlaku sesuatu kepada tersebut, ya, sehingga menjadi pertukaran warna, kesuburan dan juga hakisan. Faktor-faktor berlakunya pencemaran tanah apabila berlaku pembuangan sampah merata-rata, pembuangan bahan buangan kilang dan juga penggunaan racun serangga yang secara berlebihan. Bahan-bahan tersebut akan menyerap ke dalam tanah menyebabkan tanah tercemar. Pencemaran bunyi. Apabila bunyi terlalu bising sangat sehingga menyakitkan telinga. Jadi ukuran untuk pencemaran bunyi iaitu menggunakan desibel. Kalau dalam peperiksaan ditanya berkenaan dengan desibel, ianya hadnya ialah sehingga melebihi, tidak boleh melebihi 80 desibel. Jadi faktor-faktor pencemaran bunyi adalah kerana bunyi kilang, bunyi kuari pemecah batu. Kuari, ya, dekat kuari tu ada alat-alat pemecah batu, enjin gerudi dan kenderaan lori untuk mengangkut barang bahan-bahan yang telah pun dipecahkan tadi, ya, menyebabkan pencemaran bunyi. Kemudian kerana bunyi kenderaan bermotor di jalan raya dan juga kerja-kerja pembinaan bangunan, ya. Kadang-kadang kita dengar bunyi tong, 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 ya, kawasan pembinaan bangunan. Itu menyebabkan pencemaran bunyi. Jadi apabila ada masalah, kena ada cara untuk mengatasinya. Jadi langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam iaitu yang pertama sekali, kita perlu ada kesedaran sivik. Ya, sebab itu dipelajari subjek ini ataupun topik ini di peringkat sekolah, di peringkat tadika, ya, supaya semua lapisan masyarakat memahami kepentingan menjaga alam sekitar. Baiklah, yang pertama sekali perlunya ada penguatkuasaan dari pihak berkuasa. Undang-undang diketatkan supaya tidak berlaku pencemaran alam secara berleluasa. Kemudian menyediakan kemudahan secukupnya seperti tempat pembuangan sampah yang lebih luas, lebih besar, ya, tak dibuang sampah merata-rata. Dan juga aktiviti yang sering dijalankan dalam masyarakat iaitu gotong royong untuk membersihkan alam sekitar.
Ini adalah soalan-soalan peperiksaan yang pernah keluar dalam peperiksaan SPM sebelum ini, tahun 2016. Ya, soalan berjumlah 10 markah. Menanyakan tentang bentuk pencemaran. Yang kedua, soalan berbentuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, yang meminta calon-calon untuk memberikan pendapat tentang kerosakan alam itu adalah disebabkan oleh manusia. Jadi anda boleh memberikan pendapat anda untuk tajuk ini, untuk soalan ini. Dan soalan yang terakhir menanyakan menanyakan tentang usaha untuk mengatasi masalah pencemaran alam. Jadi 2 bentuk pencemaran, meminta pendapat dan juga usaha mengatasi pencemaran alam. Keluar juga soalan ini pada tahun 2019 juga masih lagi menanyakan bentuk pencemaran dan juga langkah untuk memelihara alam sekitar. Kalau kita lihat soalan yang lebih kurang sama, cuma pengolahannya yang berbeza. Sebab itu calon-calon digalakkan untuk sentiasa melihat soalan-soalan yang telah pun keluar pada tahun-tahun yang lepas. Jadi saya mengharapkan, Ustazah harapkan insya-Allah calon-calon semua boleh mendapat A+ untuk pendidikan Islam. A+, A-, tapi kita mengharapkan A+, insya-Allah. Baiklah. Sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hargai keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di mana jua anda berada.